Kita mulakan dahulu Niaga Awani untuk kita melihat bagaimanakah keadaan sebenarnya kutipan dan juga apakah cabaran kewangan kerajaan pada masa ini untuk kita melihat supaya kita faham kedudukan kewangan kerajaan. Yang pertama sekali kalau kita melihat, ini adalah apa yang dikeluarkan oleh EPU dan juga Kementerian Kewangan. Kalau kita melihat terlebih dahulu, yang pertama sekali tentang perbelanjaan operasi kerajaan persekutuan dari tahun 1990 ke hingga ke 2023. Baik, kita memberikan tumpuan kepada 2018 hinggalah kepada 2023. Kerana kita akan melihat sebelum COVID-19 hinggalah kepada pasca COVID-19, ini adalah item-item yang digariskan oleh pihak kerajaan seperti monumen sudah pasti ini menjadi perbelanjaan terbesar untuk kerajaan. 2022 kita melihat perbelanjaan di monumen masih lagi antara yang paling tinggi termasuk juga dengan unjuran untuk 2023 diikuti antara lain subsidi sebagai contoh yang warna kuning ini masih lagi antara yang terbesar termasuk juga pada tahun unjuran untuk tahun 2023 yang diletakkan oleh EPU sendiri. Baik, bagaimana untuk kita melihat kesemua perkara ini dari segi jumlah kutipan supaya kita faham bagaimana untuk kita membiayai segala perbelanjaan ini. Kalau kita melihat data ini dan juga graf ini, apa yang digariskan oleh kerajaan di bawah struktur cukai Malaysia untuk tahun ini dan juga tahun harap lepas dan juga tahun ini, iaitu cukai pendapatan akan terus mendominasi dari segi pungutan, termasuk juga cukai pendapatan individu berwarna biru ini dan juga cukai pendapatan petroleum dan cukai langsung lain. Baik, bagaimana untuk kita melihat? Kerana kalau kita melihat pada tahun 2017 dan sebelum ketika pelaksanaan GST, sebahagian besar itu dibiayai oleh GST sendiri. Ketika ini kita tidak ada GST dan tidak akan diperkenalkan buat masa ini, bagaimana untuk kita melihat pungutan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan supaya kita faham. Baik, cukai tidak langsung terlebih dahulu. Kalau kita melihat ini adalah pecahan pada tahun 2022, sebahagian besar ini adalah dibiayai oleh cukai SST sebagai contoh. Tetapi kalau kita lihat tahun ketika melaksanakan GST, ini adalah tahun-tahunnya di mana sebahagian besar dibiayai oleh GST itu sendiri. Justru kita melihat angka dan graf ini lebih tinggi berbanding tahun-tahun selepas itu. Bagaimana untuk kita melihat tanpa GST adakah mampu untuk kerajaan melaksanakan cukai tidak langsung ini dari segi kutipannya, dan seterusnya kalau kita melihat cukai ataupun hasil kerajaan persekutuan untuk cukai langsung dan cukai tidak langsung dan hasil bukan cukai ini secara keseluruhannya untuk kita faham inilah keadaannya berapa besar cukai langsung yang dipungut untuk tahun 2022 dari segi unjurannya dan juga 2023 estimate juga unjuran sedikit tinggi berbanding 2022 dari segi angkanya kalau kita lihat warna biru ini, dan kalau kita lihat cukai hasil bukan cukai juga semakin menurun untuk tahun 2023, keseluruhan pungutan unjuran oleh pihak kerajaan sedikit menurun dari segi pungutan cukai. Bagaimana untuk kita memahami dalam keadaan ekonomi suram pada ketika ini dan cabaran ini bagaimana untuk diatasi oleh pihak kerajaan? Kita bawakan pakarnya, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundaram, pakar ekonomi yang bersedia pada ketika ini. Selamat pagi Prof, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum Najib. Baik, Prof, kita dah melihat penjelasan sudah pun diberikan tidak akan ada GST yang akan diperkenalkan. Mungkin tahun ini itu apa yang diberikan jaminan, dan ramai melihat bahawa ini antara solusi yang paling mudah dari segi kutipan cukai tersebut. Asasnya besar. Dan kalau kita lihat perlu perbelanjaan besar untuk memulihkan ekonomi. Mungkin juga ada subsidi bersasar dan mungkin dari segi ini kita mampu melakukan penjimatan untuk perbelanjaan kerajaan. Bagaimana pandangan Prof? Apakah cabarannya dan bagaimana dengan pengumuman ini? Adakah sukar untuk kerajaan membiayai segala perbelanjaan yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi? Terima kasih Najib. Kalau kita lihat dari segi hasil kerajaan, ada dua bahagian. Ya. Kebanyakannya daripada cukai, tetapi ada sebahagian pula daripada untung perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kerajaan. Tetapi kita dapati bahawa dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sejak dasawasa yang lepas, kita dapati ini makin berkurangan. Kerana perusahaan-perusahaan awam ataupun apa yang dikatakan GLC baru-baru ini adalah GLC yang tidak dijangka akan untung, ya, iaitu misalnya untuk membuat infrastruktur dan sebagainya, dan tidak dijangka akan untung. Dan ini merupakan satu beban yang besar juga, sebab utang itu mesti dibayar, walaupun utang itu tidak diterkira sebagai sebahagian daripada utang kerajaan, tetapi dikatakan utang yang dijamin kerajaan dan harus dibayar akhirnya oleh kerajaan sendiri.
selain daripada itu, kita juga harus ingat bahawa cukai pendapatan telah banyak berkurangan secara relatif, ya, kadarnya telah berkurangan semenjak tahun 80-an lagi, pertengahan tahun 80-an. Kan kita dapati bahawa ini dikatakan perlu kerana untuk bersaing dengan negeri-negeri lain, terutama sekali negeri-negeri jiran. Ini tidak dapat dinafikan. Oleh kerana itu adalah amat penting kerjasama antara negeri-negeri ASEAN itu perlu supaya kita tidak bersaing satu sama lain, supaya menarik syarikat-syarikat tetapi tidak dapat hasil daripada cukai. Satu lagi yang amat penting, kita dapati bahawa GST itu telah dibatalkan, digantikan dengan SST. Tetapi bila GST itu dibatalkan diganti dengan SST cara lama, kita dapati bahawa hasil daripada cukai demikian, iaitu cukai penggunaan itu telah berkurangan, ya, lebih kurang 15 bilion, ya, setahun. Jadi itu merupakan satu pukulan pada tahun 2018, tetapi tidak ada apa-apa usaha untuk menggantikannya. Misalnya ada banyak untung yang boleh dikatakan untung durian runtuh, ya, tetapi tidak ada usaha untuk menggantikan untung durian runtuh itu dengan untuk dapatkan cukai daripada untung durian runtuh itu yang dikenakan di seluruh dunia. Begitu juga kita dapati bahawa tidak ada tidak ada cukai terhadap harta, terhadap kekayaan. Sedangkan kita tahu di Malaysia sendiri terdapat lebih pada 50 orang yang dianggap sebagai bilioner, ya. Jadi kita dapati bahawa kalau orang kaya itu tidak dikenakan cukai, kalaulah orang yang berada tidak dikenakan cukai, orang yang dapat untung walaupun tidak berusaha tetapi akibat daripada kebetulan tidak dikenakan cukai, agak sukar untuk kerajaan mengutip cukai. Dan oleh kerana itu ini cukai itu mesti perlu ditambah, ya, tetapi ditambah secara adil. Sebab selama ini kita telah dapati bahawa sejak merdeka sampai sekarang, sistem cukai ini adalah sesuatu yang tidak adil. Lebih kena pada orang yang orang bawahan, orang yang pendapatan rendah dan sebagainya, bukan terhadap orang yang kaya raya dan sebagainya. Jadi ini adalah satu sistem yang perlu dirombak, tetapi tidak boleh dirombak sekaligus dalam sehari dua, ya, ataupun dalam satu tahun, ya. Mesti dilakukan secara teliti, secara berhati-hati, dan oleh kerana itu strategi belanjawan pemerintahan baru itu belum kelihatan lagi, tetapi harus kita perhatikan pada hari Jumaat akan datang. Prof, apakah langkah dari segi pungutan cukai atau konteks cukai, kerana Prof menyebut tentang windfall tax sebentar tadi, cukai durian runtuh ini dan juga beberapa perkara ataupun cukai untuk golongan kaya sebagai contoh berbanding dengan ketidakadilan kepada golongan yang berpendapatan rendah. Apakah langkah yang economically correct yang perlu diambil melalui belanjawan 2023 dari segi konteks cukai ini? Sebenarnya tidak ada muafakat ataupun konsensus dalam hal ini, ya. Ada setengah orang yang menganggap bahawa kalau orang kaya bertambah kaya, mereka akan melabur lebih dan itu akan membantu pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, ya. Sebenarnya tidak ada asas empiris, ya, tidak ada asas dalam kenyataan untuk pandangan ini, tetapi namun demikian kita dapati sehingga hari ini pandangan ini berleluasa. Kita dapati ini telah dikemukakan terutama sekali pada zaman mantan Presiden Amerika Syarikat Ronald Reagan berkuasa, dan ditimbulkan semula waktu Donald Trump. Dan di sini juga kita dapati bahawa pandangan-pandangan demikian itu disuarakan. Dan kita dapati bahawa cukai itu tidak boleh dikenakan terhadap mereka yang berada kerana mereka akan lari, mereka akan pindah ke tempat lain. Oleh kerana itu adalah amat penting kita tidak setuju dengan
persetujuan-persetujuan yang kononnya berkaitan dengan perdagangan untuk memberi layanan yang sama kepada syarikat asing kalau dibanding dengan syarikat tempatan. Malah sebaliknya kita dapati bahawa layanan terhadap syarikat tempatan itu biasanya kurang baik kalau dibanding dengan layanan yang diberi kepada syarikat asing. Tumpuannya untuk tarik pelaburan syarikat asing, sedangkan layanan yang diberi kepada perusahaan-perusahaan tempatan, terutama sekali yang sederhana dan kecil, boleh dikatakan tidak seberapa lah, ya. Maka kita dapati bahawa usaha-usaha ini mesti tetapi mesti ditukar secara berhati-hati. Prof, langkah memperkenalkan cukai baru ataupun mengubah struktur cukai ini dalam biasanya pandangan itu adalah tidak popular lah di kalangan orang. Sama ada orang kebiasaan, perniagaan dan sebagainya. Tetapi ini langkah yang penting, a bitter pill to swallow sebagai contoh. Bagaimana untuk orang ramai, rakyat biasa kebanyakan, termasuk juga ahli korporat, perlu faham pemulihan ekonomi pada waktu ini yang unprecedented sebagai contoh, memerlukan langkah yang sukar seperti ini. Ya, Najib, itu memang penting, ya. Oleh kerana itu amat penting pemerintah memberi alasan rasional yang baik untuk apa-apa yang dilakukannya. Ya, kadang-kala sebelum belanjawan itu diumumkan, sewaktu belanjawan baru diumumkan dan selepas itu. Dan memang Menteri Kewangan yang merangkap Perdana Menteri ada banyak pengalaman pada tahun 90-an. Malah pada tahun 90-an kita dapati itu satu-satunya period, ya, satu-satunya masa kita dapati bahawa belanjawan itu diimbangkan, ya, iaitu hasil yang dikutip itu melebihi perbelanjaan kerajaan. Tetapi itu lebih daripada suku abad dulu, ya. Jadi untuk kembali kepada keadaan sedemikian itu bukan sesuatu yang mudah setelah apa yang telah dilakukan dalam 25 tahun kebelakangan ini. Dan bukan saja itu, keadaan di dunia juga telah berubah. Dan kita dapati bahawa sekarang ada ancaman kemelesetan akan berlaku pada peringkat dunia, memandangkan usaha-usaha untuk naikkan kadar bunga yang memberi pukulan kepada perusahaan dan juga individu di seluruh dunia. Dan di samping itu kita juga dapati bahawa terdapat kesan daripada perang Ukraine, di mana misalnya apa yang dikatakan sanctions itu dikenakan sehingga perdagangan antarabangsa itu tergugat. Dan kita juga dapati bahawa pelaburan juga tergugat dan kita mengalami kesan yang buruk kerana kita di rantau ini dianggap semua dalam rantau yang kononnya didominasikan oleh negeri China. Jadi semuanya memberi kesan kepada kita. Jadi keadaan yang kita hadapi dalam keadaan sekarang bukan seperti waktu kadar-kadar cukai itu dikurangkan, tetapi kita mesti menyesuaikan dasar dengan keadaan dan apa rombakan yang nak dibuat itu harus dibuat dengan teliti supaya tidak menggugat keadaan ekonomi yang sudah menghadapi cabaran bukan hanya kerana apa yang berlaku dalam negeri, tetapi juga banyak perkara yang di luar kuasa Malaysia yang berlaku pada peringkat antarabangsa. Okey, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan Niaga Awani pada pagi ini. Profesor Dr. Jomo Kwame Sundaram, pakar ekonomi.